Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang pertama. Selasa kali ini. Selasa ya. Dah confuse hari. Anjuran surah Al-Islah Keramat AU2 menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Menggunakan kitab cetakan Akademi Jawi Malaysia yang versi tulisan Rumi, kita sampai ke muka surat 29 akan membincangkan makna kidam. Selesai kita dalam kuliah yang lalu membincangkan tentang sifat nafsiyah, sifat yang kalau terjemahannya sifat diri, iaitu satu saja, sifat wujud. Kerana wujud itu kan kalau tak adalah zat tu. Sebab itu dikatakan bukanlah sesuatu yang lebih daripada zat. Kalau wujud, jadi sebab itu sifat nafsiyah hanya satu. Sekarang kita pergi kepada sifat salbiyah. Ada 5. Cross line. Jadi kalau nak sembang saya senyap dulu. Boleh ya? Saya teruskan? Boleh. Terima kasih. Baik, jadi kita pergi pada sifat salbiyah. Jadi daripada perkataan yang bermaksud negatif ya. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, anasir salbiyah, unsur-unsur yang negatif. Kenapa dinamakan sifat-sifat ini salbiyah? Kerana fungsinya adalah to negate, untuk menolak, untuk menafikan ya, yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Nanti dia berbeza dengan sifat ma'ani. Itu memang sifat yang berdiri pada zat Allah ya. Kita belum sampai lagi pada sifat ma'ani, kita baru masuk pada sifat salbiyah. So ada 5 sifat salbiyah. Pertama kidam, kedua baqa, ketiga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, keempat qiyamuhu ta'ala bi nafsih, dan yang kelima wahdaniyah. Maka setiap satu daripada 5 sifat ini bila kita bincangkan, kita jangan lupa dalam fikiran kita apa yang kita nak nafikan dengan sifat ini. Kerana itu fungsi sifat salbiyah ya. Menafikan yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Kita mulai dengan kidam. Apa makna kidam?
Erti kidam adalah sedia. Itu sebenarnya bukan erti, ia lebih pada terjemahan. Bila kita kata kidam, sedia, tapi tidak membawa satu kefahaman apa yang sedia. Jadi maknanya, ini baru penerangannya. Maknanya adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Yakni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh Adam. Adam di sini bahasa Arab maksudnya tiada. Berbeza dengan yang lain daripada Allah, malaikatkah, para nabikah, syurga, neraka, langit, bumi, arash, kursi, semuanya wujud selepas tidak wujud. Maknanya kewujudan yang lain daripada Allah didahului oleh tiada. Lepas tiada baru ada. Yang itu dinafikan daripada Allah. Tak ada ceritanya Allah dulu tidak ada, kemudian baru Allah wujud. Tidak ada itu dinafikan. Itu maksud kidam, menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Kalau sebut sedia macam tu saja, tak faham. Kidam artinya sedia. Apa yang sedia? Maksudnya adalah Allah wujud tanpa ada permulaan, atau dengan erti kata yang lain, Allah wujud tidak didahului oleh tiada. Lawannya adalah baharu. Lawan di sini maksudnya the opposite. Ada orang yang anti kepada pengajian sifat 20. Dia buat main-main, dia perli. Dia kata belajar sifat 20 ni pening, kata dia. Orang yang tak sihat tak belajar pun pening. Jadi kata dia pening kenapa? Belajar sifat 20, Allah ada, lawan tiada. Jadi dia kata seolah-olah Allah tu ada, lepas Allah lawan, jadi tiada pula. Bukan macam itu. Bukan lawan tu maknanya fight. Itu bukan cerita Ultraman. Ultraman lawan raksasa, bukan. Ini cerita tauhid. Ada sesuatu yang opposite. Mana opposite daripada ada adalah tiada. Opposite daripada kidam adalah baharu. Maknanya dulu tak wujud, sekarang baru wujud, itu namanya baharu. Walaupun usianya sudah lama. Satu pokok zaitun misalnya sudah berusia 2000 tahun. Baharu ke? Secara nisbah tak baru lah, dah lama. Dah 2000 tahun dah usia pokok ni. Tapi nisbah pada hakikat baharu. Kenapa? Buat 2000 tahun pun maknanya sebelum 2000 tahun tak wujud. Itu ceritanya. Maka dalam ilmu tauhid, apa sahaja selain daripada Allah itu adalah baharu. Kerana wujud mereka didahului oleh tiada. Maka untuk Allah itu mustahil. Mustahil Allah baharu. Kerana setiap yang baharu perlulah diperbaharukan. Mestilah ada yang menjadikan dia. Kalau benda yang asalnya tak ada, kemudian ada, akal yang sihat tidak boleh terima ianya terjadi dengan sendiri. Ada dua saja kemungkinan yang mana tidak berlaku sebenarnya. Apa dia? Sesuatu yang tak wujud mewujudkan diri dia sendiri. Boleh tak? Mustahil. Macam mana sesuatu yang tak wujud boleh mewujudkan? Tak mungkin. Mewujudkan diri sendiri itu mustahil. Kerana untuk mewujudkan, pasti yang mewujudkan perlu wujud. Kalau sudah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Maka mewujudkan diri sendiri itu tak mungkin. Yang kedua adalah diwujudkan oleh yang lain. Maka kalau nisbah pada makhluk itu okey. Tetapi kalau Tuhan pula diwujudkan oleh yang lain, berarti bukan Tuhan, berarti makhluk juga. Maka sifat baharu bagi Tuhan mustahil. Akal tidak akan boleh terima. Itu maksudnya begitu. Tapi ini kan perlu pada fikir sedikit. Kalau kita hanya santai, tak ada fikir apa-apa, tak terbayang juga apa maksud kidam. Tapi kalau kita apply sedikit some logical thinking, baru kita nampak bahawa tak mungkinlah yang namanya Allah, yang namanya Tuhan itu dahulu tidak wujud. Tapi saya tidak boleh bayangkanlah macam mana Allah Ta'ala wujud tapi tidak ada permulaan. Try to imagine lah, I can't. Baguslah tu. Bila awak tak boleh bayangkan Tuhan macam mana, itu sudah betul. Selagi awak boleh bayang Tuhan macam ini, Tuhan macam itu kan masih bayangan awak tu masih lagi makhluk. Kerana awak sendiri adalah makhluk. Apa yang terbayang dalam fikiran makhluk adalah makhluk. Pasti Allah tidak sama seperti makhluk. Kalau awak sudah rasa lemah daripada membayangkan, berarti sudah betul. Jangankan kata nak membayangkan Allah wujud tanpa ada permulaan. Kamu nak membayangkan satu orang yang dia itu katalah kan kita ada graviti kan, menyebabkan kita tu tak terapung sana sini. Kalau tak ada graviti susah juga.
Kita berjalan sikit terlajak ke sana, tercabut ke sini. Tapi sebab ada graviti kita okey, stabil. Contoh sahajalah, satu orang tu terputus daripada daya graviti, lalu dia pun tercampak keluar daripada bumi ni. Kat mana last sekali dia akan berhenti? Kat mana last sekali dia akan berhenti? Adakah selepas berapa kilometer? 1,000 kilometer? Lepas 1,000 kilometer apa lagi? 100,000 kilometer? Lepas 100,000 kilometer apa lagi? Kan kita pun juga tidak boleh bayangkan benda yang masih makhluk sebenarnya. Ataupun kita katakan apakah nombor yang terakhir? Bilang 1, 2, 3, sejuta? Tak ada, beda lagi 2 juta. Bilion, ada lagi trilion. Trilion, masih ada lagi nombor. Oh, infinity. Infinity itu saja kita nak describe, benda tu kita tak boleh nak letakkan. Tetapi kan tak boleh bayangkan nombor yang terakhir. Sedangkan nombor masih lagi makhluk. Jadi kalau seumpama makhluk pun, kita juga tidak boleh bayangkan, apatah lagi Khalik yang mencipta kita tidak boleh bayangkan. Tapi kita yakin bahawa tidak mungkinlah Allah satu masa dahulu tidak wujud, kemudian baru Allah wujud, tu tak mungkin. Itu maksudnya, bila kita sudah faham macam tu, sudah cukuplah sifat kidam dalam hati kita. Tapi ada orang dia terpaksa cerita lebih sikit. Untuk kita dah cukup. Kita dah yakin Allah wujud tanpa ada permulaan. Tetapi ada orang, dia masih nak bertanya lagi. Dia kata, kalau Allah wujud tanpa ada permulaan, maknanya Allah tidak diciptakan. Sedangkan setiap yang wujud diciptakan. Dia cuba nak samakan Allah seperti makhluk. Kan dalil adanya Allah Ta'ala adalah alam ini. Bagi orang-orang biasa ni, kita tengok alam ni macam ni punya canggih, pastilah ada pencipta. Kan saya selalu bagi contoh, kalau di belakang rumah mak kita, tahun lepas kita balik, lapang, kosong, tak ada apa-apa. Tahun ni kita balik raya, kita dapati di belakang rumah mak kita ada satu reban ayam yang kecil saja. Lalu kita tanya kepada abang kita duduk di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak? Kata abang kita, mana ada orang buat, jadi sendiri. Kita tak boleh terima, ada pula jadi sendiri. Jadi kalau seumpama reban ayam yang kecil pun kita tak boleh terima jadi sendiri, adakah alam semesta, langit, bumi, bulan dan bintang, ya, manusia dan haiwan dan segala-galanya itu terjadi sendiri? Ya, tak mungkin. Pasti ada yang mentadbir, kan begitu? Ada yang mencipta dan ada yang mentadbir. Jadi bagi kebiasaannya kita sudah berpuas hati. Tapi ada orang dia kata tak. Oleh kerana yang wujud itu diciptakan, Allah wujud, maka Allah juga diciptakan. Berarti Allah dulu tak ada. Selepas Allah diciptakan, baru Allah ada. Bahkan saya pernah dengar dulu ada satu teori, katanya satu orang lawyer perempuan nak buat teori ni. Dia kata Tuhan ni tercipta daripada getaran. Because dia kata manusia ni, we produce vibration. If we produce good vibration, we produce God. Rupanya Tuhan tu hasil daripada kita. Kita wujud dahulu, kemudian kita ada getaran yang baik menghasilkan Tuhan. Bad vibration, we produce syaitan. Saya pernah dengar lah, betul tak betul macam ini. Tapi betul tak betul cerita tu yang saya tak pasti. Tapi yang mengatakan Tuhan terjadi daripada getaran, itu pasti tak betul. Kenapa? Katanya kerana dia tanya pada orang macam itulah. Dia kata kalau Tuhan ciptakan alam ini, maka siapa cipta Tuhan? Jadi orang yang ditanya itu jawab macam itu. Tuhan ni sebenarnya adalah our vibration. Our good vibration produce God, our bad vibration produce syaitan. Dia cakap macam itu. Jadi dia percaya. Itu masalahnya, ilmu akidah sembrono ambil daripada sebarang orang, padahal kena mengaji betul-betul. Jadi untuk menangani orang-orang seperti inilah yang tak boleh berpuas hati macam kita sudah berpuas hati, pasti Tuhan wujud tanpa ada permulaan lah. Maka para ulama mendetailkan lagi, iaitu dalil akal atas yang demikian itu, iaitu Allah Ta'ala itu mustahil baharu, iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, yakni dulu tak wujud, nescaya berkehendak ia kepada yang membaharukan dia, berkehendak kepada yang mencipta. Baharu maknanya dulu tak wujud. Kalau memang Allah tu dulu tak wujud, mesti ada yang mewujudkan Allah. Kalau kamu cakap macam itu, maka tak kala itu jadilah ia daw atau tasalsul. Ini yang kita kata agak teknikal lah. Tapi kalau kita terangkan, tak adalah susah sangat.
Daur bahasa Arab daripada dara yaduru. Daur itu adalah pusingan. Kalau roundabout, orang Arab kata dur. Kita tanya, Fin, kat mana? Fin dekat mana kedai? Dia tu dah dur. Tu dekat roundabout tu dia kata. Dur tu maknanya roundabout. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan tu baharu, akan terjadi satu benda yang seolah-olah macam roundabout. Ataupun tasalsul. Tasalsala, ya tasalsalu. Kan kita sebut silsilah. Silsilah keluarga, silsilah amalan, ya. Silsilah itu kan adalah sambungan, macam mata rantai, ya, yang bersambung. Jadi tasalsul ni makna bersambung, tak putus-putus. Dan kedua-dua ini mustahil. Apa makna daur? Kalau kamu tidak mahu menerima bahawa Allah bersifat qidam, berarti Allah wujud tanpa ada permulaan, berarti kamu mengatakan sebaliknya, iaitu Allah tu baharu. Bila Allah baharu, berarti ada yang menciptakan Allah. Tapi nanti kamu tidak akan stop di situ. Dengan cara pemikiran kamu, nanti kamu akan tanya, siapa yang menciptakan Allah? Kan? Katalah begini, ya, orang yang tak boleh terima Allah bersifat qidam, maka dia akan kata Allah diciptakan, katakan oleh Tuhan A. Habis Tuhan A, siapa yang ciptakan? Kalau gunakan cara pemikiran kamu, Tuhan A juga ada yang menciptakan, Tuhan B. Habis siapa yang ciptakan Tuhan B? Ketika itulah malas nak fikirlah Allah. Kan tu mustahil. Berpusing macam tu kan mustahil. Allah diciptakan oleh Tuhan A, Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan oleh Allah. Tak mungkin. Apa pusing-pusing macam tu? Siapa yang wujud dahulu? Maka daur itu adalah mustahil. Ataupun tasalsul. Daur ni mungkin orang yang masih kerja lah kan, fikir aku pernah masuk kerja, nak masuk office dah ni, pusing macam tu je lah. Kalau tasalsul ni mungkin orang yang dah pencin, banyak masa santai, rehat. Jadi dia fikir, dia tak nak terima kata Allah tu bersifat qidam, Allah wujud tanpa ada permulaan. Dia nak kata Allah wujud, baru wujud, diwujudkan oleh Tuhan lain lah. Jadi Allah diciptakan oleh Tuhan A. Siapa cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa cipta Tuhan B? Tuhan C. Siapa cipta Tuhan C? Tuhan D. Bersambung-sambung tak putus-putus. Ya. Mana abang kau lama tak nampak masuk hospital? Kenapa? Dah seminggu tak makan nasi, fikir siapa cipta Tuhan. Kan tasalsul bersambung-sambung tak putus-putus tu mustahil. Sebab bila nak diciptakan, tak jumpa puncanya tu di mana. Oleh kerana menafikan qidam, melazimkan Allah itu baharu, dan melazimkan Allah itu baharu menatijahkan salah satu daripada dua yang mustahil, sama ada berpusing ataupun bersambung tak putus-putus, maka pastilah Allah itu qidam, wujud tanpa ada permulaan. Ini seni akal lah untuk berdepan dengan orang yang banyak songeh. Bahasa kita banyak songeh, nak juga kata Allah tu baharu, Allah tu dulu tak wujud. Maka kita matikan dia dengan hujah macam ini. Tapi untuk kebanyakan orang tak boleh pun. Dah pastilah takkanlah Tuhan pula diciptakan. Bayangkanlah kalau tadi nisbah secara teknikal, kalau secara jawab kampung macam mana? Bayangkanlah ya, satu perempuan, ibu yang duduk kat kampung, petang-petang dia siap-siap goreng-goreng mi, tak tunggu suami balik kerja. Anak dia main kat luar rumah, kan kat kampung kan, mancing, dulu-dulu lah sedik burung, macam-macam lah, main buah getah, ya macam-macam lah. Jadi anak dia balik daripada main, cakap dekat mak dia, "Mak, tadi saya pergi main, saya nampak ada tupai, ada monyet, ada burung, ada pokok." Ya, baguslah tu. Saya nak tanya, siapa yang cipta semua ni? Dia tahu kalau kereta yang bapak dia pakai tu ada kilang yang keluar kan? Kalau mesin basuh yang mak dia guna tu ada kilang yang keluar kan? Jadi pokok apa semua ni, siapa yang cipta? Dia tanya mak dia. Mak dia kata, ya Allah, Tuhan lah yang ciptakan. Oh, terima kasih. Seronok dia, keluar lagi pergi main. Tak lama, dalam setengah jam balik semula. Mak dia kata, apa lagi ni? Yang kacau, mak nak goreng mi, nanti bapak kamu balik tak sempat nanti. Dan nak tanya satu lagi, apa dia? Mak tadi kan kata monyet, pokok, tupai, semua ni Tuhan yang cipta kan? Betul. Habis itu Tuhan siapa yang cipta, Pak? Boleh jadi kan budak tanya macam itu?
Jadi mak dia sebagai orang kampung yang simple minded tapi masih logical, dia kata, kamu ni Tuhan mana ada yang cipta? Kalau kena cipta bukan Tuhan lah namanya. Dah, pergi main jangan kacau mak goreng. Walaupun bunyinya simple, jawab saya orang kampung, betul lah tu. Kalau Tuhan dicipta namanya makhluk. Dia makhluk bukan Tuhan, maknanya lemah. Kalau tak diciptakan tak wujud, mana boleh Tuhan macam itu. Walaupun jawapan itu jawapan kampung, tepat jawapan tu. Tapi yang kita doubt, kita tasalsul kalau kita berdepan dengan orang yang lebih sophisticated cara dia nak meragu-ragukan. Budak tadi dia bukan tak meragu-ragukan, tapi dia nak tahu. Untuk dia sudah sesuai macam itu. Mana pula dalil nakli? Ada orang marah belajar sifat 20 ni asyik-asyik akal. Iyalah. Sebab kadang-kadang kita berdepan dengan non-Muslim. Dan Muslim yang nak tahu tentang akidah kita, dia belum beriman dengan Quran hadis. Makanya kita tak boleh kata kamu kena percaya Allah wujud tanpa ada permulaan kerana Allah yang sebut dalam Quran. Dia kata saya belum percaya pada Quran. Jadi sebenarnya sifat 20 akli dan nakli, dua-dua. Bukan hanya dari akal saja. Dari akal ni universal. Muslim or non-Muslim, bila dia boleh berfikir secara logik, they are bound by the logical conclusion. Tapi kalau dalil nakli, itu untuk orang beriman saja. Orang yang sudah beriman, dia kena yakin dengan firman Allah Ta'ala. Misalnya Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Adakah awal nisbi? Bukan. Kalau awal nisbi, makhluk pun ada. Tadi untuk salat maghrib, siapa yang awal sekali sampai? Saya dah sampai, saya buka pintu, saya buka lampu. Tapi itu awal nisbi. Semalam dah ada orang sampai. Nisbah saja kamu tu yang awal. Tetapi al-awwalu Allah bukan begitu. Al-awwal berarti Allah itu wujud tanpa ada permulaan. Yang tidak ada sesuatu sebelum daripada Allah, tidak ada. Itu masuk awal di sini. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah disokong oleh dua jenis dalil, dalil akli dan juga dalil nakli. Yang kedua daripada sifat salbiyah, dan yang ketiga daripada 20 sifat, iaitu baqa. Apa makna baqa? Kalau nak terjemah, baqa artinya kekal. Tapi maknanya apa? Maknanya iaitu menafikan kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Dia lawan daripada kidam tadi. Kidam menafikan permulaan bagi wujud Allah. Kalau baqa menafikan kesudahan. Kan wujud ni ada dia punya penghujung dia. Kita atas dunia ada penghujung dia. Pokok yang subur ada masa dia mati. Bangunan yang hebat ada masa dia runtuh. Manusia kita tahulah, hari-hari pun manusia ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati. Ya. Jadi dinafikan daripada Allah kesudahan. Itu makna baqa. Maknanya iaitu menafikan kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala, yakni ada Allah Ta'ala itu tidak dihubungi akan dia oleh Adam. Maknanya sebelah ni pun tidak ada Adam, itu namanya kidam. Sebelah sini pun tidak ada Adam. Kalau manusia, sebelah sini pun ada Adam, asalnya kita tak wujud. Kemudian sebelah sana pun ada Adam juga, satu masa kita tak wujud. Soal Allah hidupkan kita kembali di alam akhirat, itu cerita lain. Tapi kita sudah tak wujud, kita hancur, ya. Alam ruh, alam tu alam lain. Tetapi Allah Ta'ala tidak demikian. Jadi kalau akal yang logik ialah, tak kalau Tuhan pula binasa, ya. Bukan Tuhan lah kalau binasa, Tuhan mati, Tuhan sakit, Tuhan lupa, Tuhan letih, itu bukan Tuhan. Akal yang sihat, simple je, tak boleh terima benda-benda kekurangan bagi Allah. Lawannya, itu opposite daripada baqa adalah binasa, fana. Itu mustahil. Mustahil itu akal tak boleh terima. Dalilnya pada akal bahawasanya jikalau tidak kekal Allah Ta'ala, nescaya ia binasa. Jika ia binasa, bukanlah ia qadim, bahkan baru. Benda yang boleh binasa ni benda yang baru, benda yang boleh ada boleh tak ada. Jadi kalau sudah sabit Allah tu qadim, pasti Allah tu kekal. Dalil naqal, iaitu dalil pada Quran, firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah ni, tengok ulama terjemah macam mana, zat Tuhan.
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kalau geng-geng yang jenis literal dalam memahami ayat-ayat macam ini, dikata ya Allah ada muka, anggota muka. Tapi tak samalah muka Allah dengan muka makhluk. Muka kita sama muka kita pun tak sama. Kita haji tengok orang sebelah, sama tak muka? Kalau ada iras-iras selalu pun adik-beradik. Lagi iras kalau kembar seiras. Yang lain-lain tu muka kan lain-lain, walaupun sama-sama makhluk. Tak boleh kamu kata Allah ada anggota muka tapi muka Allah tak sama dengan muka makhluk. Tak. Perkataan wajah bagi Allah tu maknanya sudah tidak sama dengan bila nisbah pada makhluk. Bahkan nisbah kepada manusia juga kadang-kadang muka itu bukan makna anggota. Kadang-kadang kita kata padan muka, ya, bukannya masalah muka dia. Mungkin yang berlaku itu pada anggota badan yang lain, ya. Dia misalnya cedera bahagian tangan, kita padan muka, ya. Bukan masalah itu. Padan dengan dia lah maksudnya. Jadi ataupun jatuh air muka, airnya tak ada, muka je pun masih di situ. Apa yang jatuh air muka? Ya. Jadi dalam bahasa makhluk pun masih lagi muka itu tidak mestinya bermakna anggota badan. Apatah lagi kalau nisbah kepada Allah. Maka kalau dia faham secara literal, masalahnya apa? Akan berlaku pencanggahan. Dia kata Allah ada anggota tangan, tapi anggota tangan Allah tak sama seperti anggota tangan makhluk. Allah ada anggota betis, Allah ada anggota itu, anggota ini, ya. Habis kalau macam itulah kamu faham, macam mana kamu faham ayat ini? Wa yabqa wajhu rabbika kullaman 'alaiha fan. Setiap yang ada ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Tuhanmu. Kamu kata Allah ada tangan. Berdasarkan ayat ini tangan Allah binasa. Betis Allah binasa, kaki Allah binasa. Yang kekal hanya muka Allah saja. Kan salah fahaman macam itu. Maka tak boleh difahami ayat-ayat yang dikenali sebagai mutasyabihat dengan makna yang tidak layak dengan Allah. Kamu ada dua pilihan. Kalau kamu nak selamat, kamu sama ada pilih jalan tafwid. Ini jalan kebanyakan salaf. Salafus soleh ramai yang pilih jalan tafwid. Maknanya apa? Iaitu serah kepada Allah. Wajah di sini adalah makna yang layak dengan Allah. Dah selesai. Tapi tak sedikit juga yang meletakkan makna yang dari segi bahasanya ada, dari segi akidah juga tidak salah. Misalnya wajah boleh merujuk kepada diri, kepada zat. Maka kekallah zat Tuhan. Ini kan dari segi akidah betul. Mana zat Allah tidak akan binasa. Dari segi akidah betul, dari segi bahasa pun digunakan wajah untuk merujuk kepada semua. Contoh ya, macam mana wajah merujuk kepada semua. Ada satu orang bergaduh dengan kawan dia. Jadi punya marah dekat kawan dia tu, dia kata engkau, aku punya kenduri anak aku nanti, aku tak mau tengok muka kau. Dia sound kawan dia, marah sangat. Jadi pada hari kejadian, pada hari kenduri, hamba Allah yang dah dilarang daripada datang ni, dia datang juga. Tetapi dia tutuplah muka dia. Dia tutup habis muka dia pakai topeng. Jadi kawan dia, kau kan aku dah cakap, aku tak nak nampak muka kau pada hari kenduri anak aku ni. Dia cakap, yalah, saya datang tutup muka. Dia kan tak faham bahasa. Bila kawan dia kata aku tak nak nampak muka engkau, maknanya kau tu jangan datang, bukan muka kau tu tutup. Itu kan orang yang tak faham bahasa, atau dia sengaja nak sakitkan hati kawan dia lagi. Jadi muka di situ merujuk pada diri semua sekali. Aku tak nak tengok muka engkau, maknanya engkau sekalilah, kaki engkau, tangan engkau, semua tu aku tak nak kau datang lah maknanya. Begitu. Jadi terjemahan para ulama, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bukanlah kekal anggota muka Tuhanmu, bukan, tapi kekallah zat Tuhanmu. Baik. Selesai ya makna baqa. Seterusnya, makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Atas timbangan macam itu, dia bermakna daripada dua arah. Saya bagi contoh ya. Dalam bahasa Arab, qatala maknanya bunuh. Jadi satu orang bunuh satu orang yang lain. Tapi kalau kita tambah alif selepas huruf yang pertama tu, dia akan jadi qatala. Itu berarti dua pihak cuba membunuh, berbunuh-bunuhan, atau dalam istilah lain kita berperang. Qital, muqatalah tu masing-masing cuba membunuh. Jadi bila kita kata mukhalafah, itu lebih jelas lagi. Berarti
Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Tidak ada mana makhluk sama seperti Allah walaupun Allah tak sama seperti makhluk, tak ada. Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk juga tidak sama seperti Allah. Itu menafikan persamaan. Kalau kita kata sifat salbiyah menafikan. Kalau sifat qidam menafikan permulaan bagi wujud Allah. Sifat baqa menafikan perakhiran bagi wujud Allah. Sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadisi menafikan persamaan zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya. Kering tekak, tapi yang ada gelas, airnya tak ada. Mungkin terlepaskan. Baik, jadi ini yang dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menafikan persamaan, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maknanya Allah tak sama seperti makhluk, jazakallahu khairan, dan makhluk tak sama seperti Allah. Tak sama ni daripada 3 sudut. Zat Allah tak sama, sifat Allah tak sama seperti makhluk. Nanti kita akan terangkan ya. Sebab ada orang dia keliru. Macam mana pula kata tak sama? Allah bersifat sama. Allah ada pendengaran, kita pun ada sama pendengaran. Allah bersifat basar, kita pun ada basar, boleh melihat. Allah bersifat kalam, Allah bersifat Quran. Jadi kadang-kadang ada orang keliru di situ. Nanti kita akan terangkan secara detail insya-Allah bahawa sifat Allah, sifat makhluk tak sama. Kalau sama hanya pada sebutan, pada Allah pun kita sebut sama, pada makhluk juga kita sebut sama. Tapi dari segi hakikat lafaz tak sama. Sama bagi Allah adalah sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah Ta'ala dan tidak akan berubah dan tidak akan binasa. Okay. Sama yang ada pada makhluk adalah satu sifat yang baru. Sebab kita juga baharu, kita juga tak wujud, kemudian baru kita wujud. InsyaAllah kita akan sambung dah Isya. Kita akan mula daripada mukhalafatu ta'ala lil hawadis lagi sekali, dan kita akan terangkan insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.